Yang kedua, bagaimana kita nak membuktikan ataupun nak melihat tanda-tanda kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, iaitulah adab kita bersama dengan Nabi. Yang mana kita sebutkan tadi, selawat ke atas Nabi. Inna Allaha ya ayyuhallazina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Allah dan Rasulullah juga ada sebut perkara yang sama berkenaan dengan bolehnya Rasulullah mendengar selawat dan doa kita, sehingga baginda akan membalas selawat kita. Cuma nak beritahu pada malam ini, daripada banyak-banyak selawat, selawat mana yang paling unggul, tuan-tuan? Dia ada banyak selawat ni. Mana satu selawat yang paling unggul di dalam Islam? Selawat syifa, selawat tafrijiyah, selawat munjiah, selawat badawiyah, selawat mana? Jadi inilah, tuan-tuan, perkara yang perlu kita highlightkan, iaitulah ranking amalan yang paling utama mana satu. Sebab kalau tak, kita buat satu amalan 1 minit, ada seorang alim dia buat satu amalan 1 minit, dia punya amalan 1 minit tu dipenuhkan dengan zikir yang paling hebat. Kita 1 minit dengan zikir yang ada pahala tapi tidaklah sehebat dia. Itu bezanya orang yang ada ilmu dan orang yang tak ada ilmu. So zikir, apa nama tu? Selawat yang terhebat adalah selawat Ibrahimiyah, yang kita baca semasa tasyahud akhir. Itulah selawat yang perlu kita ulang-ulang. Selepas azan kita perlu buat apa? Selepas azan tadi kita perlu buat apa, tuan-tuan? Doa. Doa wasilah. Sebelum doa ada selawat, tuan-tuan. Itu hadis Nabi yang sahih. Semasa habis saja azan, kita selawat dulu. Lepas tu barulah doa wasilah. Dan selawat mana yang paling bagus untuk berada di situ? Selawat Ibrahimiyah. Sebab tu kadang-kadang lepas habis azan saya tak angkat tangan, relax. Lepas tu saya angkat tangan, lepas tu ada orang, Ustaz tak doa, lambat Ustaz doa. Mana lambat doa? Tadi saya selawat dulu tadi. Selawat tadi tu boleh lah nak angkat tangan pun boleh, tak angkat tangan pun boleh. Begitu. Baik, jadi selawat ke atas Nabi. Dan Nabi juga pernah menyebut bahawa Nabi naik mimbar 1 tingkat, Nabi kata amin. Tingkat kedua, amin. Tingkat ketiga, amin. Maka sahabat jadi pelik, apa ni amin ni? Tanya. Tadi Nabi kata, malaikat Jibril berdoa, aku tolong amin. Naik tingkat pertama, Jibril berdoa pada sesiapa yang masih ada ibu bapanya tapi tak sempat melakukan kebaikan ibu bapanya, laknatlah kepada mereka. Amin, amin. Naik yang kedua, iaitulah siapa-siapa yang sempat masuk dalam bulan Ramadan dan menyempurnakan Ramadan, tapi bila keluar daripada Ramadan tak ada apa-apa, maknanya tidak diampunkan dosanya. Celakalah, malanglah mereka. Amin, amin. Mereka pun amin, Nabi pun aminkan. Yang ketiga, celakalah mereka yang, rugilah, malanglah mereka yang sebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tidak melaksanakan salawat. Ini hadis yang sahih. Adapun tuan-tuan kalau dengar waktu bulan Ramadan kita kena minta ampunkan semua kawan-kawan nak masuk Ramadan ni, amin, itu tak, itu bukan hadis sahih. Yang sahih yang ini yang saya sebut, besi yang saya sebut tadi tu, walaupun mungkin berbeza sikit dari sudut tangga pertama, tangga kedua, ketiga tu apa benda Nabi doa, saya tak ingat spesifik lah, tapi confirm hadis tu memang sahih. Baik, kemudian doa kita kepada Rasulullah tak boleh. Doa kita dan sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama orang lain tak boleh sama sangat. Sebagaimana Allah mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu punya panggilan dan doa kamu kepada Rasul sama dengan doa dan panggilan kamu kepada di antara kamu sama kamu. Jadi hari ini kita panggil yang berhormat, yang berbahagia, Datuk Sri Tan Sri Tun bla 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 bla. Nabi Muhammad berkata, lebih manusia lain daripada Nabi pula. Itu salah tu kan? Itu belum yang lebih tinggi betul lagi panjang.
Kan? Inilah cabaran zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini. Berkatalah ulama-ulama besar zaman tabi'in, antaranya Sa'id Ibn Jubair dan Mujahid. Dia mengatakan, "Qulu ya Rasulullah." Ya, makna qulu ya Rasulullah, ya, fi rifqin wa layyin. Taklah kamu sebut nama Rasulullah dengan lembut dan bila panggil lah, bila panggil. Sebab orang Arab Badui dulu mereka panggil Rasulullah dengan keras dan kasar. Ya, so panggil dengan lembut. Tapi kita hari ni tak ada. Boleh panggil fizikal Nabi macam mana? Bila kita sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, malah Imam Malik dan begitu juga dengan imam-imam yang lain, antaranya Sa'id Ibn Musayyab. Bila dia nak baca hadis Nabi pun diberikan penghormatan kepada hadis Nabi. Bukan hanya Quran, kepada hadis Nabi pun. Tapi malah tuan-tuan zaman hari ini pelajar-pelajar universiti, dia dah hafal hadis tu exam, rota-rota punya banyak hadis. Habis exam, buku-buku dia campak dia. Ya? Kita tengok kat sekolah-sekolah lepas SPM tu, apa dia buat dengan buku-buku pengajian pendidikan Islam tu. Dia campak je kat sudut-sudut tuan-tuan. InsyaAllah. Universiti pun banyak gitu juga. Banyak. Ya. Sa'id Ibn Musayyab dia nak baca hadis, dia tengah sakit, bangging. Dia kata, "Ni, tolong dudukkan aku. Aku tak sampai hati dan tak sanggup nak baca hadis sambil baring kerana tak hormat kepada apa yang disebutkan oleh baginda Nabi." Kemudian yang ketiga, dalil dia membenarkan apa yang Nabi cakap. Membenarkan apa yang Nabi sebut. Maka kerana itulah pentingnya melihat dan merujuk kepada hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, lagi tidak sahih. Jadi keinginan kita untuk mengetahui kesahihan hadis, ketaraf hasannya hadis, kebaik hadis itu adalah merupakan tanda iman juga. Kita bila dapat saja hadis, ada tak hadis contohnya kalau isteri membenarkan suami berpoligami mendapat payung emas? Betul ke tu? Tak betul. So bila tak betul, orang ulama, alim, ustaz, ustazah yang sensitif dengan Nabi, yang kasih Nabi, dia tak akan dare untuk kongsi satu benda yang tak sangat tak confirm daripada Nabi. Ketelitian seseorang ustaz, seorang alim, seseorang ustazah, seseorang pendakwah terhadap apa yang disnisbahkan kepada Nabi adalah merupakan tanda kasih dia kepada Nabi. Okey. So itu kena faham. Sebab tu kalau ada hadis dhaif, kita sebutlah dhaif. Tapi kalau maudhu', kita tak boleh kata hadis tu, kan? Maudhu' maknanya hadis palsu. Rekaan, reka cipta. Kalau dhaif, kita sebut dhaif. Contohnya hadis yang dhaif adalah yang dipopularkan oleh orang ramai, iaitulah tis'atu a'syari rizqi fit tijarah ataupun lit tijarah. 9/10 daripada rezeki adalah pada perniagaan. Itu dia. Ataupun satu lagi hadis, iaitulah la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun, ya, sebab dia ada lemah, saya tak ingat. Ya, akan sampai pada satu zaman ketika itu manusia tidak ada lagi berguna pada waktu itu kecuali illa dinari wa dirham, kecuali dinar dan dirham, kecuali siling emas dan siling perak. Okey, hadis munqati', terputus sanad dia. Okey. So, jadi kepentingan untuk kita tahu hadis. Dan kemudian lepas kita belajar pula hadis ni punya status kuat tak kuat ni dari sudut sanad, nak tahu konteks guna tu betul tak betul. Konteks guna. Kalau salah konteks tuan-tuan, oh murka Nabi. Nabi murka, Nabi marah. Kita belajar tu lah. Sebab itulah para ulama kata, hadis ni dia kalau jatuh pada tangan orang awam, dia ibarat racun. Dia racun. Sebab orang awam yang tak belajar ulum hadis, yang tak belajar nasikh mansukh, yang tak belajar qawaid fiqhiyah dan usul fiqh, dapat hadis, dia boleh sesat. Contoh, saya buat contoh. Contoh, ni hadis sahih. Dengar. Nabi kata, Man ahya ardan mayyitan fahiyalah. Siapa yang menghidupkan tanah yang terbengkalai,
yang mati, tanah yang barren land, tanah kosong, tanah itu automatik menjadi milik dia. Bagus? Bagus tak dia? Ada tanah kosong tak? Tuan-tuan pergi hidup kan, jadi milik tuan-tuan automatik. Macam tak pakai hadis ni boleh? Oh, sesat kan? Hadis tu betul tak? Tapi konteks dia tak betul kalau kita pakai individu. Ini dia kena faham. Tu hadis apa yang Nabi cakap. Begitu juga dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada dua jenis. Yang pertama namanya sunnah tashri'iyah, sunnah yang Nabi suruh kita buat, dan ia adalah medium untuk mendapat syurga dan keampunan dan rahmat dan juga dan kehampiran dengan Allah. Yang kedua sunnah juga, tapi dia low ranking sunnah, low rank, iaitulah yang Nabi tak suruh pun kita buat, tapi Nabi buat sebab dia memang nature dia sebagai manusia dia buat. So kita tak disuruh untuk ikut, tapi nak ikut tak apa, boleh. Contoh dia tuan, sunnah yang Nabi suruh inilah yang perlu kita belajar bersungguh-sungguh. Tanda kita cinta pada Nabi. Dia bermula dengan apa? Mempelajari ilmu akidah. Ilmu akidah membersihkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul dan akhirat. Itu yang paling Nabi habiskan waktu untuk terangkan pada sahabat dan pada umat Islam. Tiba-tiba hari ini kita tinggalkan ilmu itu. Oh, masalah. Tengok saja hari ini Nabi kata, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang pergi jumpa tok bomoh, tukang telik dan tukang tenung dan percaya dengan apa yang diramalkan oleh tukang telik, tukang tenung, dia telah kufur dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So berapa ramai orang Melayu Islam kita pergi jumpa tok bomoh? Ada tok bomoh power tak kat kawasan Nasi Kudang? Maha bomoh dah, Maharaja bomoh ada. So orang tak ambil perhatian, tuan-tuan. Rasulullah beritahu dosa berat tu. Allah beritahu itu adalah, Nabi kata at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Nabi kata tiarah adalah syirik. Tiarah tu apa? Sial menyial. Sial menyial tu bukan mesti guna perkataan sial. Contohnya, kerana kau ada di kawasan inilah sial telah berlaku dan kita dilanda keburukan. Tak semestinya guna perkataan SIAL. Itu terjemahan. Tiarah ni apa saja belief, kepercayaan, keyakinan bahawa akan berlaku buruk pada waktu akan datang kerana kita secara gaib, secara luar biasa, kerana kita buat sesuatu. Contoh, tak boleh kahwin pada bulan Safar. Tak boleh kahwin pada bulan apa biasa orang tahu? Tak boleh kahwin dua beradik sekaligus pada satu hari, kerana nanti satu pasangan akan ditimpa keburukan, satu je berjaya. Ada tak? Ini semua tiarah. Nabi kata 3 kali syirik, syirik, syirik. Dah syirik, tak ada chance dapat rahmat Allah. Tak ada chance nak jatuh cinta pada Nabi ya. Tak ada. Kecuali taubat. Macam mana nak taubat kalau tak tahu tu syirik? Oh, itu berat betul. Ada excuse tak? Imam As-Suyuti sebut dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nazair, al-jahlu bil ahkam fi daril islami laisa udran. Kejahilan dalam benda penting di dalam negara Islam. Negara Islam tu maknanya negara yang boleh ada ulama dia, ada kitab, ada Quran, ada hadis, tapi masih jahil lagi sebab malas ngaji. Tidak ada excuse di hadapan Allah. Kalau tiba-tiba tersesat di hulu Sarawak sana, lain cerita. Tak boleh keluar pakai cawat lagi contohnya, itu lain cerita. Tak ada tersesat dekat tengah-tengah apa nama tu, Madagaskar tu contohnya, tak sampai pendakwah lagi, itu tak apa. Ataupun terlencang akal, tak apa. Itu kan? Ini sian ni. Kan? Contoh lagi tuan-tuan. Siapa-siapa yang beri anak dia nama Balqis, siapa-siapa yang beri anak dia nama Najwa, siapa-siapa yang beri anak dia nama Mazda, ini anak dia akan terkena penyakit pelik pada waktu akan datang, misteri. Kerana ini semua nama-nama anak jin dan ketua-ketua jin.
Ini tiarah. Boleh jatuh syirik dengan mudah, tuan-tuan. Ya. Sebab tak ada pun dalam hadis sebut nama anak jin Najwa Balqish, tak ada. So macam mana kamu tahu? Sebab saya pernah interview jin, dia kata. Ada seorang tu lah, saya pernah interview jin. Dia cakap, dia dalam rekod saya pun ni lah nama-nama pesakit saya yang banyakkan bukau dengan jin. Nah, jadi mengikut statistiknya, nama ni sakit. Oh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Saya sangat tak setuju. Walaupun siapa yang cakap begitu. Kerana Allah sebut dalam surah An-Naml, "Qul la ya'lamul ghaib, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Sebutlah wahai Muhammad kepada umat kamu, tiada siapa di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Ghaib itu adalah misteri yang akan datang, sakit atau tak sakit pada waktu akan datang. Kecuali kalau ada sokongan daripada sains, kajian sains yang dinamakan sunnatullah, itu lain. Maksudnya dijejak-jejak, oh ada virus HIV, ini kemungkinan besar akan membawa masalah besar. Itu lain. Itu boleh diterima. Sebab itu adalah sunnatullah. Okey. So akidah inilah tuan-tuan. Akidah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi bohong. Kalau tadi jangan pergi jumpa bohong, jangan jadi bohong. Macam mana saya tak jadi bohong, Ustaz? Dia kata. Saya bertanya dia, kalau ramai-ramai masuk rumah, apa tanda? Dia kata ada orang datang, Ustaz. Itu bohong lah tu. Itu kan dia. Tapi semi-pro, semi-professional. Kenapa lah? Sebab orang nak datang itu perkara akan datang. Itu adalah ghaib. Kalau ada dalam Quran kata gitu, okey, tak ada. Dalam hadis ada kata ada apa ramai-ramai masuk rumah ada datang, tak ada. Sunnatullah ada tak menyokong? Ada. Sunnatullah kalau ada orang SMS kata dia datang, dia datang. Ada betul, boleh percaya. Kalau ada awan yang tepal di atas kita punya udara ni, tanda nak hujan lagi, boleh percaya. Kalau kelkatu masuk rumah, tanda ada nak ribut, betul. Itu ada sokongan sunnatullah. Tapi ramai-ramai nak masuk rumah, ada orang jauh nak datang, lagi besar lagi jauh. Tangan gatal, tanda dapat duit atau nak nampak orang. Betul. Duduk atas bantal, bisul. Betul. Jangan tengok nama pada batu nisan, nanti sekian-sekian berlaku. Betul. Jangan tengok ombak yang menghempas, nanti hilang hafalan. Betul. Jangan lalu bawa ampaian, nanti hilang hafalan Quran. Betul. Banyak sangat benda garut. Kalau suami nak keluar, tiba-tiba cawan jatuh pecah kat dapur, suami jangan bagi keluar sebab ada tanda benda buruk nak berlaku. Ini Hindu semua tu lah, Hindu berlaku. Saya ada kawan yang dulu Hindu dalam Islam, dia kata ini semua Hindu punya ajaran, bukan ajaran Islam. Ya, patutnya kalau cawan pecah, tanda bagus lah. Sebab boleh beli baru, boleh demand yang baru yang tak boleh pecah. Al-Korok, Al-Kopal, Noritake, Noritake, Korel, barulah power sikit, baguslah pecah. Kau tak pecah, tak mau beli baru, kau pecah nanti baru. Ini semua itu. Ini kena bosan kita tak? Kena belajar, cepat-cepat kena belajar, terlambat. Supaya kita tak tersyirik tanpa kita sedari.